Baik, bertemu kembali dalam bicara cendekiawan mulia siri yang ke-8 bersama-sama kita di studio yang berbahagia Dr. Ahmad Irfan bin Ikmah Hisham, Ketua Program Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. Baik, untuk sesi yang seterusnya kita telah menerima beberapa soalan daripada penonton di Facebook Live. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama. Baik, daripada Puan Safriza Baharudin nak bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya jika kita melawat Baitul Maqdis pada masa ini? Adakah dengan pergi ke sana menyumbang kepada ekonomi Israel? Silakan Ustaz. Okey, baik. Satu soalan yang menarik. Mungkin yang bertanya tu, dia tanya soalan ni kerana melihat footage saya tadi pergi ke Palestin. Okey, pasal tu tanya. Nak ke sana juga. Mungkin nak ke sana juga. Okey, kita kena faham dan kena membezakan hukum ni, dia berbeza mengikut persekitaran. Secara asasnya, hukum asal melawat ke Baitul Maqdis adalah satu perkara yang amat dituntut dalam agama. Ini kerana Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam banyak tempat dalam hadis baginda, antaranya hadis yang popular, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu ni bersungguh-sungguh kamu ni nak cari perbekalan. Apa maksud cari perbekalan ni? Maksud kata kita nak bersungguh-sungguh nak cari tiket murah, bersungguh-sungguh nak simpan duit, saving kan untuk beli tiket sebagai contohnya. Jangan bersungguh-sungguh buat benda ni, melainkan settle dulu 3 tempat ni. Pertamanya apa? Masjidil Haram. Yang keduanya Masjid Nabi. Yang ketiganya adalah Masjidil Aqsa. Dan ada lagi beberapa hadis lain yang menyatakan kelebihan untuk kita ni melawat ke Masjidil Aqsa. Melawat ni maksudnya untuk kita beriktikaf dan kita semayang kat situ lah. Itu maksudnya. Pasal tu kita perhatikan secara asasnya para ulama semua bersepakat pada waktu normal kita ni digalakkan untuk pergi ke sana. Bahkan amalan para salafus soleh yang terdahulu, apabila mereka nak bergerak menunaikan ibadat haji, kalau mereka ni bukan duduk dekat Hijaz ataupun bukan duduk dekat semenanjung tanah Arab tu, contohnya datang daripada Baghdad ataupun datang jauh daripada timur kan, mereka ni akan masuk ke Mekah Madinah tu lalu dulu di Palestin. Mereka akan beriktikaf terlebih dahulu di Masjidil Aqsa. Kerana ada hadis lain juga yang sebut siapa yang bergerak untuk menunaikan umrah daripada Al-Aqsa ni ada pahala yang tertentu lah. Semua tu ada warid dalam hadis. Cuma di saat Palestin sekarang ni sedang dijajah oleh tentera haram Zionis. Pada waktu itulah para ulama dia membahaskan dengan panjang lebar. Yang mana saya boleh buat kesimpulan bahawa ulama berbeza pandangan terhadap apakah hukum kita ni melawat Palestin khususnya Al-Aqsa ketika mana masih dijajah oleh tentera haram Zionis. Ada sebahagian ulama yang menyatakan hukumnya adalah haram. Antara mereka yang berkata demikian, antaranya ialah Rabitah ulama Palestin. Begitu juga Rabitah ulama Al-Muslimin, beberapa orang Syekh Azhar. Kalau masa saya duduk Mesir dulu, Ustaz, kebanyakan Syekh Azhar yang lama ni, terutama semasa zaman tengah panas ni, zaman tengah panas bertempur di antara Palestin dan Israel. Sekarang ni dah kendur sikit, dulu banyak kali serangan ni, intifadah dan sebagainya kan. Pada waktu itu, kebanyakan ulama Azhar menyatakan haram di saat berlakunya sengketa seperti mana sekarang ini. Begitu juga satu fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah daripada Al-Azhar pun menyatakan haram di saat penjajahan. Okey. Apa hujah mereka? Hujah mereka menyatakan bahawa sekiranya sesebuah darul Islam ataupun sesebuah negara Islam itu dijajah, maka yang wajib kita lakukan adalah untuk memerdekakannya, memperjuangkan ke arah kebebasannya, bukannya melancong dan menziarahinya. Itu hujah yang mereka guna pakailah. Yang keduanya, dengan kita melancong ke Palestin ini ataupun ke Israel, dia boleh dianggap sebagai satu usaha tatbi'. Tatbi' ni maksudnya dia akan memberikan satu imej yang positif kepada Israel. Pasal masa saya masuk ke situ, ada jemaah-jemaah yang ikut saya ni, ada di antara mereka yang menyatakan, Ustaz kata Palestin Israel ni bergaduh. Tapi saya masuk ni tengok relax je, aman damai je. Makan pun sedap, kemudian hidup pun selesa, hotel pun cantik dan sebagainya. Mana yang kata bergaduh tu? Nampak dia dah mula fikir macam tu. Dia kata, alah biar je lah hidup macam ni. Biarlah Palestin ni dijajah oleh Israel, tengok aman damai je. Kita pun boleh masuk. Ni masalah, risiko kalau kita ni pergi melawat ke sana dalam keadaan tidak dipandu, dalam keadaan tidak ada elemen pendidikan, tidak ada tarbiyah di situ. Okey.
Jadi normalisasi disebut. Tatbiq ataupun normalisasi ni satu benda yang menyebabkan sebahagian ulama menyatakan haram pergi ke Palestin di saat sedang berada dalam pencerobohan. Selain daripada itu, kita nak masuk ke Palestin, kita ni kat pasport kita dengan jelas tertulis tak boleh masuk ke Israel. Laku di seluruh negara lain tapi kecuali Israel. Jadi kalau kita nak masuk sana, kita ni kena minta kebenaran daripada Israel. Kena minta permit khas. Kena buat visa lah. Jadi bila kita secara tidak langsungnya, kalau kita minta nak masuk ke Israel, walaupun Israel itu adalah Palestin, secara tidak langsungnya kita mengiktiraf kewujudan negara Israel. Jadi itu yang kita tak nak lah. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga sebahagian ulama yang menyatakan bahawa hukum melawat ke sana adalah harus. Contohnya, Syekh Ali Jumaah, bekas Syekhul Azhar sendiri, dan ramai lagi lah syekh-syekh yang lain, dan juga yang saya pernah ziarah, iaitu Dr. Syekh Ikrimah Sabri, iaitu imam dan khatib serta mufti negara Palestin. Masa saya pergi ke situ, alhamdulillah, saya melawat ke rumah dia. Dia jemput saya lah untuk melawat, dan ingat sekejap saja tapi jadi lama pula pertemuan tersebut. Dia pun beritahu secara jelas, saya ada rakam ucapan beliau mengalu-alukan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya janganlah pula masuk ke Palestin kita nak enjoy. Dia tak jadi kalau semata-mata nak enjoy, nak relax, kemudian nak ambil gambar semata-mata. Tak jadi. Tapi niat pergi ke Palestin adalah untuk ittiba' sunnah. Kerana Nabi sini minta kita semayang dekat Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau pergi ke situ, kalau boleh, kita mengutamakan pembelian produk-produk Arab Muslim yang ada kat situ. Contohnya kalau kita nak duduk hotel, pilih hotel Arab Muslim. Kalau nak beli makanan daripada kedai Arab Muslim. Kalau nak berurusan untuk travel, utamakan syarikat-syarikat Arab Muslim. Pasal apa? Pasal memang dari sudut statistik pelancong di Palestin, saya ingat lagi fakta ni, okay? Jumlah pelancong beragama Islam ke Palestin adalah jauh rendah berbanding dengan pelancong-pelancong beragama Kristian dan juga pelancong beragama terutama beragama Judaism, beragama Yahudi. Kalau agama Kristian ni jumlah pengunjung mereka terlalu ramai. Dan yang lakunya sudah tentulah kedai-kedai yang diuruskan oleh orang Kristian, orang Arab sana ramai yang Kristian. Sehingga menyebabkan peniaga-peniaga Arab yang duduk dekat berhampiran dengan Al-Aqsa ni, ada sebahagian mereka tak mampu nak bayar sewa. Apatah lagi cukai yang dikenakan oleh negara haram Israel ni kat atas mereka tinggi. Kalau tak bayar cukai, apa yang akan berlaku? Kalau tak bayar cukai, kedai mereka tu yang letak bersebelahan dengan Al-Aqsa tu akan dirampas oleh pihak penceroboh Israel. Akan dirampas. Ada juga rakyat Palestin yang beragama selain Muslim. Di Palestin, macam saya sebut tadi, dia pusat agama yang pelbagai. Orang Arab Kristian ramai, tapi majoritinya Arab Muslim. Cuma kita kesian, hasil kesan daripada kurangnya pengunjung Muslim ke Palestin, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah ekonomi orang Arab Muslim kita ni jatuh. Barang-barang harganya agak tinggi lah. Saya tak nafikan barang-barang di Palestin ni tinggi. Beli pun berurusan dengan US dollar saja. Yang lebih menyedihkan adalah peniaga-peniaga Arab Muslim ni, oleh kerana customer tak ramai, sampai tahap mereka ni terpaksa menjual barang-barang agama lain. Terpaksa menjual gambar Jesus, terpaksa menjual simbol agama Yahudi yang ada pelita 12 menorah tu ke. Terpaksa jual salib dan seumpamanya. Sedih kita tengok. Jadi dengan sebab itu, kalau nak pergi, boleh kita berhujahkan alasan-alasan yang diberikan oleh sebagian ulama yang mengharuskan kita melancong ataupun melawat beriktikaf ke Al-Aqsa dengan syarat-syarat yang ketat itulah. Jangan kita pergi semata-mata untuk berwisata dan bersantai kosong saja tanpa pengisian. Dan yang pentingnya, bawa duit banyak-banyak untuk disumbangkan ke tabung Masjidil Aqsa. Kerana dalam hadis Nabi ada disebut bahawa Maryam Al-Qibtiyah, ingat saya, Maryam Al-Qibtiyah pernah mengadu kepada Nabi, aku perempuan tak ada boleh pergi ke Al-Aqsa. Macam mana aku nak buat? Apa yang boleh aku lakukan? Nabi berpesan, engkau kirimlah minyak. Kirim minyak supaya apa? Daripada minyak tu akan dibuat sebagai minyak untuk menerangi dan membakar pelita di Masjidil Aqsa. Itu Nabi sebut dalam hadis baginda SAW. Baik, terima kasih kepada Yang Berbahagia Doktor atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Saya menjawab kepada persoalan Puan Safriza sebentar tadi. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua datang daripada Tuan Hafiz Imran. Nak bertanya kepada Ustaz. Salam Ustaz, adakah benar
bumi ini menjadi tumpuan kerana banyak berlaku peristiwa berkaitan akhir zaman dan hari kiamat. Ya. Okey, saya kira mungkin dah dijawab oleh Fadil Ustaz sebentar tadi, tapi mungkin boleh dihuraikan kembali untuk menjadi pencerahan kepada Tuan Hafiz. Silakan Ustaz. Okey. Soalan ni pun dia agak menarik dan saya amat berminat untuk jawab soalan ni. Dalam hadis Nabi memang disebut bahawa bumi ni adalah bumi mahsyar wal mansyar. Maksudnya bumi ni apabila berlakunya hari kiamat nanti, di bumi inilah manusia ni akan dibangkitkan kembali. Kalau kita berfikir logik akal, kalau pihak technician boleh switch ke skrin, saya tunjuk gambar Al-Aqsa ni. Kalau kita tengok gambar Masjid Al-Aqsa daripada udara ni kan, macam manalah manusia daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita ni nak dihimpunkan, dimahsyarkan di sini. Jadi persoalan bagaimana kita tak tahu. Jadi memang betul banyak hadis-hadis yang menceritakan pasal persoalan eskatologi ataupun ramalan akhir zaman. Dia berlega dalam lingkaran Masjidil Aqsa. Begitu juga bukan agama Islam saja. Tapi kalau ikut agama Yahudi dan agama Kristian pun mereka percaya bahawa ini bumi akhir zaman. Mereka percaya Masiah mereka akan dilahirkan kat sini, akan muncul kat sini dan seumpamanya. Pasal tu kalau kita perhatikan bagaimana di antara binaan-binaan, di antara binaan-binaan yang terdapat dalam kawasan compound, seluruh kawasan berpagar ni adalah Masjidil Aqsa. Bukan ini saja Al-Aqsa. Qubatus Sakhrah pun adalah merupakan sebahagian daripada Al-Aqsa. Jadi kalau kita tengok, ini Masjid Qibli yang menjadi masjid ruang utama solat ni. Saya nak tunjukkan di sekitar Dome of the Rock ni ataupun Masjid Qubatus Sakhrah. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini ada binaan arch, ada binaan gini. Binaan ni mereka panggil sebagai mizan ataupun mawazin. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kenapa mereka membina mawazin? Mawazin ni maksudnya dacing ataupun neraca. Ini sebagai simbolik kepada hadis Nabi tadi, menyatakan bahawa bumi ini adalah bumi mahsyar, bumi di mana manusia ini akan dihimpunkan, kemudian akan ditimbang amal baik dan amal buruk mereka. Baik, hadis ni dia ada perbahasan panjang. Itu kena sembang lain lah. Tapi pokok pangkalnya, dengan sebab itu kita perhatikan bagaimana penjaga kawasan Masjid Al-Aqsa ni, mereka membina setiap binaan dekat Al-Aqsa ni semua ada falsafah yang tersendiri. Ni kita kena sembang dalam bicara cendekiawan mulia yang lain lah. Panjang nak bersembang bab ni. Yang ke-9 mungkin. Mungkin. Tapi kalau kita tengok dekat gambar rajah yang Dr. pancarkan ni, di mana sebenarnya kawasan Masjidil Aqsa tu? Mungkin orang banyak melihat kawasan yang ada kubah saja. Okey. Okey. Yang dinamakan sebagai Al-Masjidil Aqsa berdasarkan kepada kajian dan juga berdasarkan kepada yang saya mengaji daripada syekh-syekh daripada Palestin sendiri, adalah semua yang terdapat dalam kawasan berpagar ataupun kawasan enclave ini. Semua ini, termasuklah juga tanah-tanah kosong ini semua adalah Masjidil Aqsa. Kalau kita sembahyang kat hujung tepi ni sebagai contohnya, ibarat kita bersembahyang dalam Masjidil Aqsa. Kerana dalam Islam, masjid, jangan kita faham masjid ni dia kena ada kubah, kena ada duduk bangunan, tempat bersandar macam sekarang ni, tak. Masjid zaman Nabi, dinding pun tak ada. Tapi ditentukan sempadannya. Sempadan ini ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dan diilhamkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam buat bordernya beginilah. Dan ada satu kajian lain daripada Dr. Haytham Ar-Rutrud, seorang pensyarah daripada Universiti An-Najah di Palestin. Dia mendapati bahawa plan Al-Aqsa ni, Masya Allah, bentuknya sama seperti mana plan asal Kaabah. Bentuknya sama. Itu kena sembang lain, tu sembang panjang lah. Jadi inilah menjadi tumpuan. Dan kalau anda perhatikan di sini, ini dibelah ini selatan, mak kata ini dibelah barat, western wall. Ni belah dinding belah barat. Di sini kalau tuan-tuan perasan, di sini ada kawasan dataran terbuka kan. Dulu di sini dihuni oleh orang-orang Arab berketurunan Maghribi. Morocco. Daripada Morocco, okey. Cuma malangnya semasa penjajahan Israel, apa mereka buat? Mereka menghalau keluar dan ada sebagian membelilah tanah-tanah milik orang Palestin berketurunan Maghribi itu, dan mereka jadikan sebagai kawasan eksklusif milik orang Yahudi saja. Jadi ini kawasan milik orang Yahudi. Pernah nampak tak Ustaz Asno, apabila orang Yahudi ni beribadat, mereka hantuk kepala mereka. Ya. Hantuk kepala tu kat dinding sini lah. Di dinding sini. Ini kawasan tinggi ni. Mereka akan pergi dan akan hantuk kepala mereka dekat Wailing Wall ataupun nama Arabnya sebut Mabka. Dinding yang sama dengan Seperti meratap. seperti dinding ratapan. Kalau dalam side
Al-Aqsa ni pula, di bawah tu ada masjid. Dikenali masjid itu sebagai Masjid Buraq. Ada footage saya ni tapi takut masa tak cukup lah. Okey. Jadi kalau ikut kepercayaan orang-orang Yahudi, mereka tak boleh masuk dalam kawasan ni. Tak boleh masuk, haram ikut agama mereka. Kecuali yang sekular je lah. Kecuali beberapa rabai-rabai mereka. Pasal tu mereka bina juga. Orang-orang bukan Islam, kalau nak masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, ada waktu mereka melawat, mereka kena masuk ikut gateway ni, ikut laluan pedestrian ni. Masuk ikut pintu sini. Berhampiran dengan Masjid Buraq. Masjid Buraq pun sebahagian daripada Al-Masjidil Aqsa. Okey. Baik, saya kira menjawab kepada persoalan Encik Hafiz tadi. Untuk kita teruskan lagi soalan yang ketiga. Okey, daripada Puan Nurul Jannah Azmi nak bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz, apakah masih ada udara keamanan di Palestin walhal saban hari rakyatnya dibedil tentera Zionis dengan kejam tanpa batas peri kemanusiaan. Bahasanya cukup falsafah. Okey. Saya kira jelas ke Doktor soalannya? Jelas. Okey, jadi silakan. Dia tanya pasal ada tak udara keamanan tu. Saya sebenarnya pernafasan. Sebenarnya pada pandangan saya, bila sebut Palestin, sepatutnya Palestin ini menjadi simbol keamanan. Kerana apa? Kerana terbukti dalam sejarah hanya semasa pemerintahan Islam yang adil saja. Ada juga pemerintah Islam yang tidak adil. Contohnya semasa zaman sebelum jatuhnya ke tangan tentera salib. Semasa zaman Al-Hakim bi Amrillah. Ini pemerintah Fatimiyah yang zalim ni. Akhirnya jatuh, Palestin jatuh kepada Israel. Pada pandangan saya, Palestin adalah simbolik kepada keamanan dan kepelbagaian. Kalau Madinah dan Mekah dijadikan sebagai tanah haram, di Palestin dia bukan tanah haram, dia tanah halal. Bahkan gereja dan juga sinagog Yahudi serta gereja-gereja Kristian ni semuanya letak bersebelahan dengan Al-Aqsa. Tidak ada masalah. Bila azan kuat-kuat, tak ada orang Kristian marah, tak ada orang Yahudi marah. Begitu juga dengan mereka, apabila mereka menyambut hari Sabat mereka kan. Dia pun tak marah kat kita. Kita pun tak marah. Arab pun tak marah. Jadi pokok pangkalnya, sebenarnya ada lagi ruang untuk menjadikan bumi Palestin ini sebagai bumi yang aman dan damai. Tapi dia kena kembali kepada identiti asalnya, iaitu identiti Arab Muslimnya. Bagi saya itulah dia punya rahsia yang utamanya. Dan dalam masa yang sama, kita juga kena faham bahawa kalau dulu-dulu memang biasa kita tengok berperang di antara tentera Israel dan Palestin ni. Tapi sekarang ni dia dah kurang sikit. Terutama di belah tebing barat ni. Yang banyak bergolaknya di belah genting Gaza tu. Dia banyak bergolak. Okey. Jadi kita doakan agar bumi ini satu hari nanti akan menjadi bumi yang aman dan damai di bawah pemerintahan keadilan Islam. Adanya udara keamanan. InsyaAllah, mudah-mudahan ada udara berkenaan. Dapat dihirup bersama. Terima kasih Doktor. Jadi saya kira kita pun sudah hampir ke penghujung rancangan. Jadi sebagai kesimpulan Doktor, sebagai kesimpulannya, kalau kita melihat kepada demonstrasi dan kempen memboikot barangan buatan Israel dan Amerika telah digerakkan oleh seluruh rakyat di seluruh dunia sebagai reaksi bantahan kepada penjajahan Zionis di Palestin itu sendiri. Jadi pada pandangan Doktor, sebagai akhirnya, apakah ianya benar-benar berkesan? Sebab kita tengok ia pun tenggelam timbul, kejap angin-angin tak ayam sahaja. Dan apakah sebenarnya kita boleh lakukan untuk mengembalikan hak rakyat seluruh warga Palestin? Dan akhirnya Doktor boleh simpulkan sekali sebagai keseluruhannya. Pada pandangan saya, sebagai kesimpulannya, bila kita dah dapat knowledge berkaitan dengan Baitul Maqdis dan kepentingannya dalam agama kita dan dalam konteks kemanusiaan, kita kena membuat sesuatu sebagai manusia. Antaranya yang Ustaz sebut tadilah, kita kena sebaik mungkin kita kena memboikot produk-produk yang jelas dia membantu pergerakan Zionis. Saya tak kata kita kena boikot orang berbangsa Yahudi, tidak. Saya bukan anti-Semitik. Tapi saya amat anti kepada orang-orang yang masih mengamalkan perkauman yang sempit pada zaman moden ini. Antaranya adalah pergerakan Zionis di negara haram Israel. Jadi memang terbukti dalam sejarah yang saya tak sempat nak lanjutkan perbincangannya, bahawa apa rahsianya orang-orang Yahudi ni, walaupun mereka ni tak ramai, tapi mereka banyak duit. Pasal apa? Pasal mereka ni pandai berniaga, mereka ni ada modal. Dan mereka juga syarikat-syarikat besar ni, syarikat-syarikat besar yang tertentu lah, bukan semua, tapi ada beberapa syarikat. Yang mana mereka ni, keuntungan mereka secara terbuka, mereka serahkan kepada
Yayasan Zionis Antarabangsa. Dia banyak yayasan. Banyak yayasan Zionis antarabangsa ni. Daripada duit yayasan inilah mereka bawa ramai-ramai pendatang-pendatang Yahudi yang duduk merempat satu ketika dahulu, duduk di diaspora ni, duduk ke Palestin, mereka taja, berikan tanah dan berikan rumah kepada mereka supaya mengubah demografi dan identiti Palestin ni kepada identiti Yahudi. Tulisan-tulisan Arab ditukar kepada tulisan Hebrew dan seumpamanya. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, selain daripada memboikot, yang mana boikot ni terbukti berkesan. Cuma janganlah over sangat, jangan semua benda, contohnya yang tak ada alternatif kita nak boikot juga. List syarikat-syarikat yang dengan jelas support Zionism ada. Tapi jangan kita melampau-lampau sangatlah. Contohnya, tak nak sebut syarikat, tapi kena scrutinize balik. Kena clarify betul-betul. Kena clarify betul-betul. Yang keduanya, selain daripada kita kena memboikot, kita juga kena jangan lupa setiap kali kita berdoa, titipkan doa kita agar satu hari nanti Palestin akan dibebaskan dan kita boleh berhari raya dan juga mendirikan solat fardu di dalam Al-Masjidil Aqsa. Kalau dalam hati umat Islam ni tak ada rasa, secebis rasa nak sembahyang kat situ, ketahuilah kita ni ada sedikit masalah dalam iman kita. Pasal kalau kita tidak merasai penderitaan yang dialami oleh orang Arab Palestin, di manakah kesempurnaan iman kita? Kemudian yang ketiganya, kalau boleh, setiap kali ada tabung-tabung yang sah lah. Saya tahu ada juga di sana skamer-skamer ni yang guna nama Palestin ni. Tapi kalau NGO yang ramai, yang memang mereka ni terbukti buat kerja-kerja kebajikan, menghantar duit dengan sah ke Gaza, terutamanya Gaza ni lebih memerlukan. Gaza lebih memerlukan. Misi bantuan, okey. Jadi kita jadilah dermawan yang terbaik. Kerana apa? Kerana bab menyumbang kepada orang di Palestin dan menyumbang ke maintenance Al-Aqsa ni benda yang warid dalam sunnah. Macam saya sebut tadi, Nabi menggalakkan sumbangkan, dalam konteks zaman dulu, sumbangkan minyak. Pasal tu dekat dalam Masjid Al-Aqsa kat bawah dulu ada banyak telaga lama. Telaga lama ni bukan simpan air, dia simpan minyak. Siapa yang datang curah minyak ke situ. Setiap kali dulu tak ada TMB, dulu tak ada bekalan elektrik. Mereka pakai pelita. Api-api pelita lama pun banyak ada dekat mathaf, dekat muzium di Al-Aqsa ni. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama Ustaz agar dengan usaha kecil kita ni satu hari nanti kita dapat solat di dalam Al-Aqsa. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Semoga Palestin masih ada sinar kepada kita semua dan juga dapat memberikan satu cahaya yang barulah dalam landscape politik di seluruh dunia, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Irfan atas masa yang diberikan untuk bersama-sama dengan kita, iaitu dalam program Bicara Cendekiawan Mulia pada hari ini. Terima kasih sekali Prof. Doktor. Jadi Dr. Ahmad Irfan merupakan ketua program di Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. InsyaAllah jika ada kelapangan, jika ada kita diberi rezeki lagi, insyaAllah kita bertemu lagi. Itu saja masa yang kita ada untuk mendapatkan pandangan daripada doktor. Dan untuk makluman penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari Facebook rasmi UMP Malaysia untuk mendapatkan input terbaru, perkembangan dan program-program terkini yang dianjurkan oleh pihak universiti. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.